Okay, sekarang ni sila fokus. Aim kita hari ni adalah untuk mencari determinant 2 by 2 dan kita nak cari determinant 3 by 3. Tapi kalau determinant 3 by 3 nanti kita kena tengok sekali macam nak cari minor, cofactor. Okay, itu yang kita akan tengok hari ni determinant, minor dan cofactor. Okay, so determinant 2 by 2 kita dah pernah sepatutnya dah pernah tengok waktu sekolah, kita refresh balik je. For determinant untuk 1 by 1, okay, so terus moduluskan dia je lah. Kalau A tu negative 3, so elemen bagi matrix tu adalah dia punya determinant. Okay, lepas tu kalau 2 by 2, untuk cari determinant, ini formula dia. AD minus BC. Okay, so tengok ada example dia. So kat mana AD? So A, B, C, D. So terus darabkan saja. Buat simple macam tu baru kita nampak. Kadang-kadang kita tak ingat mana satu A, B, C, D. So kita buat simple yang dekat tengah tu yang macam ribbon tu. So kita tahu siapa darab siapa, tolak siapa darab siapa. Okay, so kita tengok determinant A. So we have A 2, 5, 3, 8. Kita nak cari determinant. Okay, so bila kita nak cari determinant, AD minus BC. So nampak tak anak panah tu bergerak macam mana? Besar tu. Okay, so AD minus BC. So 2 times 8 minus 5 times 3. So kita akan dapat jawapan 16 minus 15 dapat 1. Macam tu. Okay, so determinant B pula kita buat. Okay, bagi tahu saya siapa darab siapa? 3 darab 2. 3 darab 2, okay betul. Minus 5 darab 2. 5 darab 2. Saya rindu bunyi itu. Okay, so 3 minus 2, 6 minus 10. So dapat negative 4. Okay. Next, kita nak cari determinant AB. So untuk cari determinant AB, kalau tengok pada soalan ni, kita kena cari AB dulu. Lepas tu, maksudnya kita kena darab dulu AB. Lepas tu baru kita cari determinant dia. Okay. AB. So kita tengok dulu what is AB. Saya dah tulis siap-siap dekat sini. Saya tak tunjuk cara nak darab sebab saya nak fokus kepada determinant. Okay, ini yang kita buat last lecture. Macam mana nak darab. Saya tunjuk dua cara kan. Cara biasa ataupun cara tika. So, row hijau darab kolom pink. So dapat 31, 14, 49, 22. Okay, nanti sesiapa yang macam dia lost bahagian darab matrices, tolong tanya saya. Okay, so AB kita dah kira dekat tepi tadi. 31, 14, 49, 22. Okay. So, determinant AB. Masih lagi sama formula dia. Saya tulis kat bawah lah. Okay, so determinant AB. Masih lagi sama. Buat je simple ribbon tu. 31 times 22 minus 14 times 49. So, kita akan dapat negative 4. Okay, itu tekan calculator lah darab-darab dia. Okay. Sekarang, masih lagi benda yang sama. BA. Kita darabkan dulu B dengan A. So, B, A. Kita tengok dulu apa matriks B A. Ni pun sama, saya dah kirakan. Kat tepi. Sini. Okay, ini saya tunjuk cara tika. Okay, ini matrik B. Betul ke matrik B? Betul. Okay, ini matrik A. So, buat cara tika. So, kita akan dapat ni 3 times 2 plus 2 times 3. So, dapat 6 plus 6. Dan kita teruskan untuk semua row dan kolom. Kita akan dapat 12, 31, 16, 41. Okay. So, 12, 31, 16, 41. Okay. Kirakan determinant untuk saya. Ada orang nak buka. Apa dia? Dapat berapa tak dengar? Negative 4. Negative 4. Orang lain dapat tak? Dapat. Dapat. Bagus lah. Cepat lecture ni. Okay. So, ini adalah formula untuk kira determinant 2 by 2. AD minus BC. Okay, thank you. Dapat. Okay, very good.
Okay, now B. Show that determinant AB sama dengan determinant A times determinant B. Yang ini, kita cari AB dulu, baru kita buat determinant dia. This one. Yang ini. Ni samalah benda ni. Yang kedua ni, kita kira determinant A, ni yang kita dapat 1 ni, kita darabkan dengan determinant B. So, 1 darab negative 4 pun dapat sama negative 4. So, sebenarnya ini adalah one of the properties of determinant. Okay. Determinant AB kita boleh pecahkan kepada determinant A times determinant B. Okay, so maksudnya kalau kita darab matrices dulu baru cari determinant, sama je macam kita darabkan determinant satu-satu. Okay? Okay, so itu adalah determinant. Okay, again, apa formula dia? AD minus B. AD minus BC. Thank you so much. Okay. So, ini nama dia determinant. Okay, now, kita nak cari determinant 3 by 3. Tapi sebelum kita cari determinant 3 by 3, kita kena kenal dulu minor tu apa, cofactor, baru kita boleh cari determinant. Dan untuk 3 by 3, kita tak boleh buat AD minus BC apa benda semua tu. Sebab kita ada A, B, C, D, E, F, G apa semua banyak kan. So, tak boleh lah buat AD minus BC tu. So, apa yang kita akan buat, saya rasa saya terus tunjuk pada soalan. Okay, sebab selalunya daripada soalan lagi nampak. Okay, example 9. Okay, we have matrix A 2, 3, 5, 1, 0, 2, 2, 1, 1. So, find minor of M11. Okay, first kali kita cari dulu N311. Dekat mana N311? Bagi tahu saya N311 mana? Nombor 2. Banyak, saya nampak banyak sangat nombor 2. Which Yang tu? pertama tu, atas kiri. Atas kiri. Yes, atas kiri. Yeah, this one kan? Okay, so ini 1-1. So bila kita nak cari minor, kita potong dia. Potong dia punya row, potong dia punya column. So tinggal apa? 0, 2, 1, 1. So that's why kita buat macam ni. So ini M3, 1, 1. So bila kita kira dekat sini, masih lagi menggunakan formula AD minus BC. So 0 minus 2, so dapat negative 2. Okay. So, itu adalah minor 1, 1. Sekarang kita tengok minor 2, 3 pula. Okay, beritahu saya mana elemen 2, 3. Row 2, column 3. Tengah-tengah sebelah kanan. Yang tengah-tengah tu hujung sekali kanan. Tengah-tengah. Nombor 2 juga. Nombor 2 juga. Ya, betul. Tengah-tengah kan. Nombor 2 tengah. Okay, betul-betul. Okay, so this one. Okay. So, bila kita dah identify dia punya entry, okay, kita buang dia punya row, kita buang dia punya column tu. Terbalik dah saya cakap. Okay, so yang tinggal adalah 2, 3, 2, 1. Kira balik AD minus BC dia. Okay, AD minus BC. So, dapat negative 4. Okay, senang je kan? Okay, last one. Okay, 3, 1. Okay, mana entry 3, 1? Dua kat bawah. Nombor 2 juga. Nombor 2 juga. So, tema kita hari ni adalah nombor 2. So, benda nombor 2. Okay, so 2. Tutup dia, tutup dia. Okay, so yang tinggal adalah, tak tulis. So, M31. So, bila kita tutup 2 tu, 3, 0, 5, 2. Okay, lepas tu kita kira AD minus BC. So, 3 times 2 plus, yes, cepatnya, betul? So, dapat 6. Okay, so betul lah. Okay, last one. Nak reka je ni. 1, 3. Cepat. Minor 1, 3. 5. 5. Lepas tu, okay, tutup 5. Betul. Lepas tu dah tutup 5. Okay, berapa? Kira terus. Bagi tahu saya jawapan terus. 1. 1. Minus 1. 1 Satu ke minus 1 tu? Satu. Satu. Firzan. 1 Firzan. Okay, Salah 1 tadi tu, So salah. kita kau salah kalkulator . Okay.
Okay, so formula dia AD minus BC. So, 1 tolak kosong, 1. Okay, bagus dah cekap. Okay, itu adalah minor. Dan kita tengok cofactor. Cofactor tu dia macam kira minor, tapi kita kena letak tanda. Tambah, tolak, tambah. Ni, ni lah. Alternating sign ni. Okay, dia selang-seli positif, negatif. Okay, lepas tu cuba tengok Sekarang ni dia kata cofactor C11. Okay. Yang ni, okay, cuk. Saya tunjuk guna formula dulu. Lepas tu baru kita tengok pada kita punya yang petak-petak tu Okay. Untuk cari cofactor, kita akan ambil negatif 1 I plus J darab M I J. Okay. Contohnya, kalau kita nak cofactor 1, 1. Okay. So. Sorry. Okay. Kita nak cofactor 1, 1. So, I kita 1, J kita 1. Okay, lepas tu. Minor 1, 1 kita dah cari dekat sini. Negatif 2. So, darabkan dengan negatif 2. So, dapat balik negatif 2. Tapi leceh sikit. Kena tahu. Tapi dia leceh sikit. Okay. So, cara mudah dia adalah terus buat macam ni. Kita kan ada ni. Tambah, tolak, tambah apa semua ni. Kita akan terus darabkan sign positif, negatif tu kepada minor kita. Okay. Contohnya. Kita nak cari cofactor 2, 3. Okay. Cuba tengok pada sign 2, 3. Kita tengok pada yang positif, negatif kita yang saya dah bulatkan hijau. 2, 3, positif ke negatif? Negatif. Alamak terpadam pula. Negatif. Yes, betul. Negatif kan? 2, 3 negatif. So, negatif. Lepas tu, masukkan yang negatif 4 ni dekat sini. So, negatif 4. So, dapat 4. Terus kira macam tu je. Yes, dapat. Terus compare kan dengan yang positif, negatif kita tu. Cofactor 3, 1. So, berapa jawapan dia? Cuk, tanda dulu. Positif ke negatif? Positif. So, positif 6. So, dapat 6 tera. Okay. Cofactor 1, 3. Yang tadi kita cari tadi tu. Cofactor 1, 3. Tadi kan minor kita dah cari kan? Okay, so positif 1. So, dapat 1. Okay, so gitu je. Okay. So, sekarang daripada minor dan cofactor ni, kita akan cari determinant. Okay, so soalan dia, find the determinant of A using expansion of first row. So, we have A, 212, 301, 521. Okay, dia kata first row. So, first row this one. Okay, so bila kita nak kira determinant, kita akan buat macam kita kira cofactor. Tapi, kita ada tambahan, kita kena darabkan dengan number yang ada pada first row. So, contohnya, kita buat 2. Okay. So, bila kita tutup 2, kita akan ada 0, 1, 2, 1. Itu. Okay. Then, kita tutup 3 pula. Okay. Kalau tutup 3, dapat berapa agak-agak? Sekejap saya matikan dulu. Mati terus dia pun. 3, 1. Berapa? Tak dengar. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 1. Okay. Ya sebab kita tutup 3 ni kan. Okay, so kita tutup 3. Tutup row dan column 3. Yang tinggal adalah 1, 2, 2, 1. Okay, then kita ambil tutup 5. So, tutup 5. Yang tinggal adalah 1, 0, 2, 1. Yes, 1021. So, 1021. Okay. Lepas tu, kita kena check balik dia punya sign positif negatif dekat yang kita dah buat tadi tu. Okay. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okay. Kita akan letakkan simbol positif, negatif, positif antara nombor-nombor yang kita dah buat tadi. So, sekarang ni first row. Kita akan ikut sign yang ini. Positif, negatif, positif. Okay, sebab first row. Then, dalam dia,
kita buat masih lagi sama AD minus BC. Semua ni mesti AD minus BC. Okay. So yang tinggal adalah 2 times 0 minus 2 minus 3 times 1 minus 4 plus 5 times 1 minus 0. So, end up kita akan dapat jawapan, korang-korang kita dah kira penat, dapat 10. 10. Okay? So, itulah cara untuk kira determinan daripada first row. Kalau kita kira determinan daripada row, okay, contohnya kita nak ambil daripada second row pun boleh, tak ada masalah. Tapi sign kita akan guna negatif, positif, negatif. Okay? Bergantung kepada row apa yang kita pilih. Dan jawapan dia akan sama je. Tak kisah mana-mana. Satu lagi hint, cara mudah untuk kira determinan adalah cara macam tak susah lah. Cari row ataupun kolom yang ada 0. So bila row ataupun kolom yang ada 0, so dia boleh matikan macam tu je. Gitu. Okay, nanti boleh cuba untuk row kedua. Okay. So D, find the determinant of A by using expansion of third column. So this is our matrix A. Saya salin balik. 1, 5, 2, 1. Dia kata third column. So this is our third column. Okay, bila third column, kita akan tutup. Macam tutup selalu lah. Okay, so tutup 5. So bila kita tutup 5. So, sekejap sini bawah. Okay. So 5, tutup 5 dapat 1, 0, 2, 1. Tutup 2, kita akan dapat, okay. Padam. Okay, tutup 2, kita akan dapat 2, 3, 2, 1. Then, tutup 1, kita akan dapat 2, 3, 1, 0. Okay, soalan saya, apa sign yang kita nak letak dekat depan-depan itu? Positif, negatif, Positif. Positif, negatif, positif. Refer pada, nampak tu? Saya dah highlightkan dekat atas tu. So, positif, negatif, positif. Positif, negatif, positif. Okay. So, 5. AD minus BC again. So, 1 minus 0, minus 2, 2 minus 6, 2 minus 6, okay. Plus 1, 0 minus 3. Pun sama akan dapat 10. 10. Yes, betul. Okay, tak kisah row mana, kolom mana, semua dapat 10. So, example 10. Okay, find the cofactor of matrix A. So, tadi kita dah cari cofactor untuk elemen-elemen. Sekarang kita nak cari cofactor untuk matrix A. So, maksudnya kita nak cari cofactor untuk semua. So, bila kita nak cari cofactor untuk semua, first kali kita buat dulu dia punya rumah dia. So, cofactor A. So, ingat bila cofactor, dia adalah rumah besar. Dalam rumah tu ada bilik-bilik, ada 9 bilik. Okay, so 9. Bilik dia macam tingkap gitu je. Okay, dan setiap rumah ada positif, negatif. Sebab kita sedang deal dengan cofactor. So, dia ada positif, negatif, positif. Buat alternating sign for every rumah. Okay, lepas tu kita tengok sekarang macam mana kita nak isi ahli-ahli rumah dekat situ. Contohnya, kita sedang tengok 2. Entry 1, 1. So, tutup row 1 dan column 1. Yang tinggal adalah 5, 4, 1, 4. Okay, sekarang kita cuba pula untuk yang tengah-tengah tu. Kita nak cari tu, apakah dia punya cofactor. So, tutup row dan kolom dekat situ. Yang tinggal adalah 1, 4, 3, 4. Saya dah dengar sikit suara. Tapi kalau apa-apa tanya dekat chat tu sebab saya tak dengar suara korang. So, next adalah teruskan lagi untuk yang seterusnya.
Dia masih lagi dengarkan. Okay. Masih lagi dengar Kalau dengar raise hand je. Okay, yes, dengar. Okay, lega hati. Okay, so kita teruskan. Kita tutup 3. So 1, 5. Oh. 1, 5, 3, 1. Okay, then saya fill inkan semuanya. Okay, saya akan fill inkan semuanya macam biasa tau. Tutup row, tutup column dan kita tengok nombor apa yang tinggal. So, saya masukkan 2, 3, 1, 4 sebab kita takut ada gangguan lagi kan. So, kita cepat sikit. 2, 2, 3, 1. 2, 3, 5, 4. 2, 3, 1, 4. 2, 2, 1, 5. Okay, kita dah tutup dah. Kita dah nak buat. Okay, tutup row, tutup column apa semua. Okay, lepas tu setiap rumah ni dia ada ribbon dia. So semua rumah ni kita akan buat AD minus BC. Semua. Okay, dan ingat kita ada tambah tolak tu sebab itu adalah cofactor. So sama dengan plus. So 20 minus 4 minus 8 minus 3 positive 8 minus 8. 8 minus 15. 8 minus 15. Lepas tu, okay, teruskan lagi lah. Okay, so 8 minus 9. 8 minus 3. Dan seterusnya. Kenapa tanda ni tambah? Ini bukan tanda tambah. Ini tanda tolak. Okay, so 1 minus 15. Negative 2 minus 6. Plus 10 minus 2. Okay, so kita akan dapat jawapan 16 negative, kenapa atas sangat? 16, negative 5, negative 7, 8, negative 1, negative 5, negative 14, 4, 8. Okay, so dah siap. Ini adalah cofactor bagi A kita. Okay, so next dia kata find the determinant of A. So determinant of A, kita boleh terus tengok pada sini. Okay, so contohnya macam soalan tu dia dah bagi solution. Solution tu dia ambil daripada row 1. Okay, so dia ambil daripada row 1. Okay, so tutup row 1 kita dapat 2 times 5, 4, 1, 4. So semua ni. Dan dapatlah jawapan. Okay, ini dia ambil dari row 1. Macam kita buat tadi. Ataupun, kejap Okay, tu je lah. Tak ada ataupun. Ada ataupun. Boleh. So, ada satu lagi cara. Kan kalau perasan, ini adalah cofactor kan? Ni semua cofactor kan? Kita dah cari dah cofactor. So, kita ambil row 1 tadi. So, kita akan buat 16 plus 8 minus 14. Tapi kita darabkan dengan dia punya elemen tadi. 2, 2, 3 tu. So, 2, 2, 3. Gitu. Okay. Ini cofactor yang kita dah cari. Cofactor. Kenapa saya buat tambah? Kenapa tolak? Betul lah. Tambah ni tolak 14 tadi. Kita tambah. So plus 3 minus 14. Okay, sebab ni dah cofactor kita. Ini adalah entry kita. Element entry. Okay, so sepatutnya akan dapat juga 6. So macam tu lah. Itu cara, kenapa saya buat cara ni sebab kita dah kira cofactor kat atas. So tak perlulah nak buat panjang-panjang macam ni. Buat cara ni kalau kita tak ada cofactor. So kalau kita dah ada cofactor, tambahkan cofactor kita, tapi setiap cofactor tu darabkan dengan matrices asal. Okay? Okay, tak seronok sebenarnya cakap sorang-sorang tapi tak apa. Daripada kita terlambat-terlambat nanti. Okay, so now part yang penting adalah determinant of properties of determinant. So we have a few properties of determinant. Okay, saya dah highlightkan. Any row ataupun column kalau ada 0, dia sederet dia 0, tak payah kira. Terus determinant sama dengan 0. Okay, kalau contohnya tengok ni sini adalah
row yang saya highlightkan ini adalah 1, 1, negative 2. Yang ini saya highlightkan 2. 2, 2, negative 4. So ini adalah multiple of 2, darab 2. So bila kita nak cari determinant, kita akan darabkan dengan 2 sebab yang highlight tu adalah gandaan 2. So kita darabkan dengan 2. 2 darab apa? 2 darab dengan determinant asal. So dapatlah negative 4. Okay, 2 sebab multiple of 2. Any row ataupun column yang multiple of asal. Okay. Then, if a square matrix has one row or column that is scalar multiple of another row or column, then determinant 0. Okay, yang ini pun satu hal lagi. Okay, contohnya, yang ini adalah gandaan kepada yang ini sebanyak 2 kali. Okay, macam ni pun sama juga. Ni gandaan kepada ni sebanyak 2 kali. Maksudnya, untuk dapatkan another row, setiap nombor tu kita darab 2. Ataupun untuk dapatkan another, salah terbalik cakap lah. Untuk dapatkan another row, kita darabkan dengan 3. Ataupun yang ni kita darab 1. So kalau multiple of another row, ini pun sama, tak payah kira, determinant terus 0. Okay, yang ini inilah. Yang ini same row or column. Dia sebiji. So kalau ada sebiji sama, terus 0. Okay. Yang this one pula, kalau kita interchange row dan column, row tukar ataupun column tukar sesama dia, so determinant dia tak perlu kira, kita darabkan dengan negatif je. Nampak ni negatif ni? Okay. Determinant A dengan determinant A transpose akan sama. Okay. Kita transpose kedudukan dia, tapi nanti dia akan sama je, dia punya determinant, tak perlu kira. Okay. Yang this one, AB, determinant AB sama dengan determinant A darab determinant B. Ini macam yang kita buat dalam example awal-awal tadi, example 7 kot. Ini yang sama macam kita buat tadi. So, kenapa kita perlu tahu properties of determinant? Supaya nanti bila kita ada soalan berkaitan properties, kita wajib guna properties. Tak boleh apa ni Okay, tak boleh kira. Okay, so sekarang kita tengok kepada example 11. Okay, kita ada original ni 21451 negative 13756. Determinant dia adalah 7. Okay, saya lupa nak cakap. Kalau determinant kita tulis dia macam ni. Kalau matrix kita tulis bracket dia, bracket biasalah. Macam tu. Kalau determinant dia macam tanda modulus. Okay, so hati-hati. So dia dah bagi tahu determinant of this matrix is 77. So by using properties of determinant, kita kena cari determinant semua-semua ni. Okay, so bila kita tengok yang soalan A, apa yang bezanya daripada soalan B adalah ini adalah transpose kepada original matrix. Okay, dan since kita tahu determinant A transpose sama dengan determinant A, so untuk soalan ni, kejap saya salin kejap. Okay, sebab ni kita transposekan kan. So, determinant dia pun akan sama, dapat 77. Okay, sebab kita interchange row dan column dia. So, question B. Kita ada this one, 24153 negative 1765. Kita kena tengok apa yang bezanya dengan original matrix. So, bila kita tengok, kita comparekan original matrix, sebenarnya row ni, column ini bertukar dengan column ni. Dia tukar tempat. Okay, ni asal kita tengok yang asal. Original kita adalah original. So original kita adalah 214 5 negative 13756. Okay, ni matrik Okay, so kita tengok dia bertukar kedudukan supaya dia dapat benda ni. So bila kita interchange column 2 dan column 3, so determinant dia tak payah kira, terus letak negatif 77.
Sama juga untuk case yang ini, question C. Apa yang kita ada adalah row 2 dan row 3 tukar tempat bila kita comparekan dengan original. Okay, original yang kita ada, this one. Ni original. So 5, -1, 3, 7, 5, 6. Okay, so tengok dia tukar. So bila tukar, interchange row 2 and row 3. So sama juga. Kalau kita tukar row kita tukar sesama ataupun kolom kita tukar sesama, kalau tukar sekali kita akan letaklah negatif terus. So negatif 77. Itu je lah cara untuk guna properties. Okay. Question 12 pun sama juga. Nah ini saya ini dah ada skema pun. So saya just bagi tahu sikit-sikit je. Okay. So kita ada matrix A. Ni matrix A. Dan ini dia punya determinant. So cara untuk cari determinant daripada matrices baru, kita kena compare dulu dengan yang asal. Bila kita compare dengan yang asal, lepas tu kita tengoklah apa dia. Okay. So contohnya macam soalan B ni. Row 1, column 1 dengan column 3 dia bertukar daripada asal. Asal yang biru tu. So bila dapat dekat B, dia tukar tempat. So ingat, bila dia interchange column ataupun interchange row, terus letak negatif. So that's why kita ada negatif 15. Dapatlah 15. Okay. Untuk determinant C, kita interchange row. Tapi row dia bertukar sampai 3 kali. 3 kali. Okay. So, kejap So bila kita tukar, row 1 pergi row 2, row 2 pergi row 3, dia sama kan? Dia bertukar. Bukanlah bertukar. Ya, ni dia bertukar ni. So kita akan darabkan dengan negatif. Kejap mana dia? Okay. So that's why dia letak negatif. Lepas tu dia letak lagi negatif. Okay, so dapat negatif 15, dapat balik yang asal. Okay. So, D pun sama. Dia tukar row. Dia tukar column 2, column 1. Dan dia tukar row 3 dengan row 2. So, bila dia bertukar, so akan dapat negatif 15 balik. Sekali tukar, dia akan darabkan dengan negatif. Tukar lagi sekali, dia akan darabkan dengan negatif. That's why dia dapat negatif 15. Macam tu.